Seterusnya kita bincangkan berkaitan dengan isu pengangguran belia dan bagaimana sebenarnya perancangan kita untuk membantu belia-belia negara mengalami reskilling dan juga cross-skilling untuk membantu mereka mencari pekerjaan dalam sektor-sektor baru. Kita bersama dengan tetamu kita membincangkan transformasi belia berkemahiran pemacu negara. Teknologis Insinyur Dr. Hajah Aziati Yusof, Pengarah Cawangan Kerjasama Strategik dan Kreatif Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia di Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Terence dan Syahidah. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih juga kepada semua yang sama-sama kita pada pagi ini. Tajuk yang menarik pada hari ini belia berkemahiran, transformasi belia berkemahiran sebagai pemacu negara, industri negara dalam tempoh kita sedang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19 dan juga banyak cabaran-cabaran lain yang kita sedang hadapi, seperti sekolah pun banyak tutup, institusi pengajian tinggi pun tidak dapat beroperasi sepenuhnya, pembelajaran secara maya, dan kita dapati juga perkembangan dari segi sosial dan sahsiah anak-anak pun kita tidak dapat dididik dari segi bersemuka dan lebih kepada banyak bersosial secara elektronik dan platform yang menggunakan devices bukan secara fizikal. Itu antara pada generasi kita mungkin kita nampak seperti sesuatu yang membimbangkan, tetapi untuk jangka masa panjang mungkin kita harus menerima hakikat inilah zaman masa depan mereka yang kita perlu adaptasikan. Baik, pada hari pagi ini bersempena dengan tajuk kita dan juga seperti Terence sebut tadi cabaran anak muda dalam menangani masalah pengangguran, dari mana kita di Kementerian Belia dan Sukan melihat perkara ini dan membantu belia supaya masalah ini tidak berpanjangan. Kita aware, kita sedar dan kita amat berharap supaya benda ini tidak berpanjangan dan kita amat berharap dapat membantu anak muda kita untuk mengatasi masalah pengangguran ini dan sebenarnya juga kita sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei yang lalu dengan tema dekad ini dekad anda. Kita melihat bahawa satu hari kita perlu menyerahkan amanah dan tanggungjawab kepada belia untuk menentu arah, menentu masa depan negara dalam membangunkan industri dari segi ekonomi, sosial dan politik negara. Kalau kita lihat kepada isu semasa berkaitan dengan pengangguran, upskilling, reskilling dan buzzword yang digemari oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, cross-skilling adalah sesuatu yang diperlukan untuk membantu belia kita mencari peluang pekerjaan dalam sektor yang sebelum ini mungkin mereka tidak terlatih sama sekali. Jadi apakah perancangan daripada Kementerian Belia dan Sukan sendiri untuk membantu menggerakkan mereka ke arah ini, memberikan usaha untuk upskilling, membantu dalam melatih semula belia ini dan melatih mereka dalam bidang-bidang baru? Baik, terima kasih atas soalan itu. Kementerian Belia dan Sukan telah melancarkan skim perantisan nasional sejak tahun lepas dan dengan kerjasama Kementerian Kerja dan juga Kementerian Sumber Manusia. Dan di bawah skim perantisan nasional ini dengan singkatannya SPN, kita telah memperkenalkan satu inisiatif yang dikenali sebagai Pelan Jana Semula Ekonomi, iaitu Penjana. Dan di bawah Penjana ini kaedah pelaksanaan pendidikan, latihan dan teknikal vocational di negara ini iaitu TVET, dan bidang kemahiran telah menggunakan pendekatan seperti yang Karen sebut tadi lah, upskilling, reskilling dan cross-skilling. Baik, apakah itu upskilling, reskilling dan cross-skilling? Upskilling adalah satu proses pembelajaran yang dipupuk dan disediakan bagi tujuan menambah baik kemahiran sedia ada pada seseorang belia. Kita maklum bagi setiap latihan yang mereka telah lalui, sama ada di pusat latihan kemahiran atau pusat pengajian tinggi, setelah tamat latihan tersebut, apabila mereka perlu adaptasi di sesuatu industri, mereka perlu diberikan nilai tambah lagi dengan modul latihan yang berkaitan yang menjurus kepada industri yang mereka ceburi. Jadi melalui upskilling ini
bolehlah kita mengharapkan inisiatif ini dapat meyakinkan majikan bahawa belia yang kita sediakan ini memenuhi apa kehendak pasaran, apa kehendak kerjaan yang mereka sediakan tersebut. Manakala reskilling ialah satu proses pembelajaran memantapkan dan mengukuhkan kemahiran sedia ada seseorang individu belia yang telah tamat latihan sama ada secara ekonomi ataupun teknikal di institusi pengajian tinggi. Dan reskilling ini memberi peluang kepada belia tersebut menambah man hour atau praktikal-praktikal yang telah mereka sedia ada dari segi hands-on training. Dengan demikian, reskilling mampu menjadikan mereka lebih kompeten dan memberi gambaran imej yang baik kepada majikan bahawa mereka ada kebolehan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran tersebut. Dan yang paling favorite YB Menteri Belia dan Sukan sendiri iaitu cross-skilling. Cross-skilling ini adalah satu proses pembelajaran yang menerapkan kepelbagaian kemahiran. Bermakna pada asasnya mungkin pada pusat pengajian tinggi mereka menceburi mempelajari satu bidang yang lain, tetapi apabila memasuki alam pekerjaan, alam industri, mereka cuba menguasai bidang yang lain. Itu yang dinamakan cross-skilling. Walau bagaimanapun bidang asal mereka kita perkayakan lagi, bermakna mereka mempunyai lebih daripada satu kemahiran. Cross-skilling ini adalah satu pengkayaan kemahiran kepada golongan belia dalam menyumbat ekonomi negara yang mungkin boleh membantu membina perwatakan yang positif dari segi komunikasi juga, dan bekerjasama dengan organisasi yang berkesan. Mungkin semasa pembelajaran mereka di pusat latihan mereka lebih kepada akademik dan melihat mata nota secara teori, tapi bila bekerja mereka perlu membina sahsiah dari segi komunikasi, perkara-perkara yang mereka tak jumpa dalam kelas atau lab praktikal di sekolah-sekolah. Selain itu, cross-skilling juga boleh jadi penghayatan kedua bidang berbeza, seperti kalau background robotik tapi pada masa sama boleh melaksanakan tugasan di industri bioperubatan atau dalam bidang pertanian, tapi bila bekerja boleh menceburi ekotourism daripada hasil pertanian yang mereka bangunkan. Ya, Terence. Doktor, kalau kita lihat KBS juga sentiasa memberikan committed untuk memastikan agar golongan belia ini dapat menjamin masa depan mereka dikala kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, yang kita dapat melihat pengucupan dari sudut ekonomi dan dalam masa sama mengurangkan peluang pekerjaan untuk golongan belia, terutamanya graduan yang baru sahaja menyelesaikan pengajian mereka di peringkat pengajian ketiga. Bagaimana dalam masa yang sama, selain daripada reskilling, upskilling dan juga cross-skilling, KBS juga memberi penumpuan dalam bidang keusahawanan untuk membantu mereka ini. Jadi bagaimana sebenarnya bila di luar sana boleh mengambil peluang ini untuk memastikan agar mereka mencipta peluang pekerjaan itu untuk diri mereka sendiri, juga menerusi bidang keusahawanan? Betul, Syahadah. Terima kasih. Walaupun sebelum saya bercerita tentang keusahawanan, suka saya maklumkan sebenarnya banyak industri di luar sana pada masa sekarang memerlukan tenaga mahir kita, tenaga mahir belia negara kita. Cuma kekangan dari segi pelaksanaan operasi dalam tempoh PKP, itulah yang menyebabkan kita sentiasa mendapat makluman daripada kita dalam proses mengurangkan penawaran kerja kepada tenaga asing, dan kita cuba menerapkan kepada industri kita supaya mengambil lebih banyak tenaga tempatan, anak tempatan untuk pekerjaan mereka. Tapi pada masa sama, anak-anak watan ini juga boleh menceburi dalam aspek keusahawanan, seperti yang Syahidah sebut tadi itu. Kementerian Belia dan Sukan melalui inisiatif kolaborasi rentas kementerian, kita panggil KAK. Kita ada kolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KEMIDEK) dan Kementerian Pertanian Industri Makanan, iaitu singkatannya MAFI. Di bawah MAFI ni kita ada inisiatif yang kita kenali sebagai My Future Agro (RTBS) dengan mengadakan pendekatan smart farming supaya dapat dimanfaatkan oleh golongan belia. Di bawah
bawah program perintis keusahawanan agro ini, kita sasarkan 100 belia dulu pada tahun ini dan akan meningkat dari semasa ke semasa. Dan selain itu, kita juga ada inisiatif Tibetpreneur, kita kenali sebagai singkatan Tibetpreneur, bagi Tibet Entrepreneurship. Dan di 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan, dan melalui pemengkasaan kurikulum kita MDET, kita masukkan modul-modul latihan keusahawanan di institusi latihan kemahiran belia dan sukan. Dan kita juga memperkenalkan aktiviti seperti incubator khas untuk pelajar-pelajar kemahiran kita yang memang fokus dia lepas graduan saja akan membina perniagaan sendiri. Maker space kepada alumni, bermakna setelah tamat pengajian, kita beri tempoh antara 6 bulan hingga setahun untuk mereka guna lab atau makmal yang di institusi latihan kemahiran kita untuk create their own online platform for their business. Dalam tempoh 6 hingga sampai mereka stable, dapat all the customers and their business is operating wonderfully, and then mereka boleh jalankan perniagaan secara bersendiri, individu lah ya. Dan kemudian kita ada juga kita mensasarkan seramai 200 belia lepasan Alkedes untuk menceburi Tibetpreneur dalam pelbagai bidang teknologi, serta menggunakan pendekatan perkhidmatan dan mengambil peluang dari pasaran kerja gig ekonomi. Baik, Doktor, kita kesuntukan masa. Ingin kita bertanya tentang nasihat pihak kementerian kepada mereka yang terkesan akibat daripada COVID-19. Sebagai contoh, pengusaha-pengusaha gym di luar sana yang terpaksa tutup, buka, tutup semula dan tutup sekarang berikutan penguatkuasaan PKP semula. Jadi mereka mengalami situasi di mana tidak dapat menjangka pendapatan, dan apakah nasihat pihak kementerian kepada pengusaha-pengusaha seperti ini di mana industri mereka terkesan secara langsung daripada PKP yang dikuatkuasakan di seluruh negara? Baik, nasihat saya boleh dari segi saranan lah, tak nak bagi nasihat pun. Saya rasa pihak peniaga usahawan lebih arif bidang-bidang yang mereka usahakan ya. Tapi pada pandangan kita di Kementerian Belia dan Sukan, supaya belia golongan belia ini terus bertahan, kerana kita mengharapkan mereka untuk menjadi pemacu negara kita pada masa hadapan. Jadi mereka lebih tahu, mereka lebih berpengalaman dalam situasi begini, apa yang mereka akan terajui kita pada masa hadapan. Jadi nasihat kita supaya kita cuba cari platform untuk berdiskusi dengan mereka yang bertanggungjawab, dan kita boleh adakan sesi-sesi berdialog, dan kita boleh lontarkan pandangan anak muda dan belia supaya pihak kementerian atau kerajaan boleh lihat apa tools ataupun pendekatan yang terbaik, best practices yang boleh kita laksanakan bagi membantu masalah-masalah yang kita hadapi dalam industri dan ekonomi negara ini di kalangan belia. Okey, baik. Terima kasih kepada Teknologi Senior Dr. Hajah Aziati Yusof bersama dengan kita hari ini menerusi panggilan Skype untuk berkongsi berkenaan transformasi belia berkemahiran pemacu negara. Baik,